72 dalam waktu-waktu solat. An Rafi' bin Khadij qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Rafi' bin Khadij dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asbihu bis-subhi fa innahu a'zamu li wujuhikum. Dalam hadis ini Nabi bersabda, berpagi-pagilah dengan solat subuh, kerana yang demikian itu lebih besar ganjarannya untuk kamu. Hadis ini dari segi periwayatannya diriwayatkan oleh 5 ulama hadis. 5 ulama hadis ini sebagaimana yang selalu kita sebut, Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah. Dan hadis ini dipandang sahih oleh Imam Tirmizi dan juga Ibnu Hibban. Dalam hadis ini kita dapati Rasulullah kata, berpagi-pagilah dengan solat subuh, kerana yang demikian itu lebih besar pahalanya buat kamu, lebih besar ganjarannya untuk kamu. Apa makna berpagi-pagi dengan solat subuh ini? Maka dalam satu hadis yang lain, lafaz yang lain daripada Rafi' bin Khadij juga, Rasulullah bersabda, asfiru bil fajri fa innahu a'zamu bil ajri. Dan dia kata, kerjakanlah solat subuh di ketika telah terang. Kalau mengerjakan subuh di ketika telah terang itu lebih besar ganjarannya, lebih besar pahalanya. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i dan Tirmizi. Menurut Tirmizi hadis ini hasan sahih. Kalau kita perhati hadis yang kedua yang kita baca ini, dia menerangkan dengan lebih terperinci apa maksud berpagi-pagi pada solat subuh itu, iaitu kerja solat subuh ini ketika telah terang. Fajar, waktu fajar, kita kata terbit fajar, tapi bukan kita kata waktu yang awal, bukan waktu yang gelap, tapi agak apa yang kita kata terang sikit. Matahari tak naik lagi, masih kita kata dalam lingkungan cahaya fajar, tapi dia terang pada waktu itu. Jadi hadis ini yang kalau kita perhati tengok menerangkan hadis yang ke-172, menerangkan dan kita kata lebih jelas apa maksud berpagi-pagi untuk solat subuh itu, iaitu kita kerjakan solat subuh ini dalam pada hadis ini bila matahari, bila fajar itu lama orang sikit dia naik. Fajar kena nampak terang, nampak cerah, kalau fajar itu baru kita kerjakan solat subuh. Hadis ini yang perinciannya, perbahasannya yang sudah kita ada sentuh dalam pelajaran yang terdahulu. Jadi di sini bila kita perhatikan dalil-dalil tentang waktu solat, yang kita berbincang tentang waktu solat subuh, daripada keterangan-keterangan hadis, kalau kita perhati tengok dalam pelajaran yang lepas kita tengok dalam hadis menerangkan tentang biasa Rasulullah di awalnya, pada awal keadaan Rasulullah solat pada awal subuh, waktu bergelap lagi. Kemudian Rasulullah solat pada waktu terang subuh tu, jelas fajar tu, nampak terang. Kemudiannya lepas daripada itu, selama-lama Rasulullah bersolat dalam keadaan yang kita kata gelap di awal waktu. Yang pun hadis yang pernah kita bawa dalam pelajaran yang lepas. Cuma tiga lagi untuk kita nak perincikan lagi pada minggu ini tentang kita kata mengerjakan solat secara berjemaah. Waktu subuh ini lazimnya Nabi solat tak terlalu awal, tak terlalu lewat. Makna lepas solat sunat subuh itu lagi pun ada masa, ada ketika lagi, ada tempoh waktu lagi Nabi bersembang dengan isteri dia, atau Nabi berbaring sebentar. Maknanya lepas solat subuh itu ada lagi masa untuk nak kita kata sembang berusaha, ada lagi masa untuk nak berbaring berusaha, ada tempoh-tempoh tenggang waktunya. Maka kita katakan di sini Rasulullah menjaga hak-hak anak jemaah. Rasulullah memberi peluang kepada anak-anak jemaah untuk mereka sampai di masjid, untuk mereka sampai berjemaah di masjid. Jadi kalau
ni kita kena tanggungjawab lah, tanggungjawab bagi para imam, para syekh, idah dan semua tu. Kalau kita nak perhati nampak ahli-ahli yang tak dah, selalu kawan-kawan ni semua pakat main dah, semua pakat berlutut dah di masjid, awal berlutut, maka kita segerakan, kita lakukan salat subuh itu bila pakat dah berlutut. Tapi dia tengok ada lagi yang tak main, ada lagi yang tak nampak muka ni, kot dia lewat bangun hari ni, kot dia terlajak tidur baru nak bergegas, baru nak pilih ayat dan sebagainya. Ambil dia pun Ustaz, tunggu Ustaz. Jadi maknanya kita tidaklah apanya bersegera, terlampau bersegera untuk nak solat asal-asal kita azan subuh, lepas tu solat sunat, lepas tu terus tak ada orang ramai lewat dia nak solat sunat ke apa, kita tak boleh keluar dah terus untuk kita nak solat berjemaah dah. Tapi kita perhati dulu, kita tengok dulu, ada orang lain, ada orang lain, ada kawan dia sampai, ada kawan dia sampai. Maknanya kita cuba untuk mengambil kira hak-hak anak jemaah supaya masing-masing dapat mengambil ganjaran dalam solat subuh berjemaah ini. Dan ini dalam hadis yang kita baca, dalam hadis yang ke-172, sebahagian ulama menyatakan boleh untuk kita solat subuh, boleh untuk kita solat subuh sesudah lama terbit fajar. Maknanya fajar dah dah, tapi kita relax dulu Ustaz, kita tunggu dulu Ustaz, kita nak bagi petang dulu fajar, kita nak bagi cerah dulu. Jadi kita tak mau nak solat waktu yang gelap-gelap, waktu yang gelap-gelap, kita nak bagi terang dulu Ustaz, boleh pilih, boleh cap buka wangi sedia. Tapi matahari tak naik lagi lah maknanya, tapi masih lagi kita dalam keadaan waktu fajar, cuma terang sekejap. Boleh untuk kita nak bersolat pada waktu yang demikian, tak ada masalah apa, berdasarkan bukan hadis 172 yang kita baca. Ada sepotong hadis, kalau kita tengok dalam kitab tambahan yang lain, dalam kitab Al-Awtar, ada sepotong hadis yang menerangkan tentang keadaan macam mana Rasulullah dia mengambil kira keadaan anak jemaah ni. Rasulullah mengambil kira pertimbangan untuk nak bersegera atau kita kata nak lewatkan sikit solat subuh ni. Dalam hadis daripada Muaz bin Jabal, dia kata, ba'athani Rasulullah ila al-Yaman faqala. Muaz kata, Rasulullah hantar aku ke Yaman. Maka Nabi bersabda, Nabi berkata, jadi Muaz kata Nabi hantar dia, Muaz kata Nabi hantar dia ke Yaman. Maka apa perintah Nabi kepada Muaz? Ya Muaz, idza kana fi syita fa'alis bil fajri wa aqil qira'ah qadra ma yuqil nas wa la tuhiduhum. Jadi Rasulullah kata, wahai Muaz, kalaulah waktu itu musim sejuk, kalau waktu itu musim sejuk, maka kerjakanlah solat subuh di ketika masih gelap awal waktu dia. Wa aqil qira'ah, dan panjangkanlah apa bacaan itu selama ikut kadar kemampuan manusia. Maksud kita nak Rasulullah perintahkan bila waktu musim sejuk dan disuruh solat subuh tu di waktu gelap lagi. Fajar memang naik dah, mana kita kata tak naik fajar nak solat di mana? Fajar naik dah, tapi awal waktu dia, waktu gelap lagi itu, awal-awal masuk subuh, solat pada waktu yang demikian. Dan nanti kita pun panjangkan bacaan. Panjangkan bacaan, kalau mana panjangkan bacaan itu supaya kita nak berpanjang selama mana yang kita mahu dah. Tapi panjangkan bacaan itu tengok sama pada kadar yang mampu oleh manusia. Kalau kita kata apanya pakcik-pakcik golongan yang umur yang solat kat situ ada, di kalangan mereka yang umur ada, di kalangan mereka yang uzur, maka agak-agak sikit, timbang-timbang sikit nak kata panjang tu panjang nak keluar mana. Ya, sepanjang sekadar yang disanggupi oleh manusia, takkan yang kita larat saja. Walau begitu, jangan membosankan mereka, jangan membaca pakai panjang
imam kena ambil pertimbangan dalam waktu itu. Wa idza kana as-sayf, tapi kalau waktu itu musim panas, fa asfir bil fajri. Nabi kata solatlah di waktu yang telah terang. Fa innal layl qasirun. Pasal apa Rasulullah kata solat di waktu yang terang? Sebab malam itu pendek waktu musim panas ni. Waktu musim panas itu malam pendek. Jadi orang ni tidur tak kuat lagi dah. Jadi lewatkan sikit, gejokkan sikit. Biar pada fajar tu nampak dah terang, biar dah nampak jelas sikit fajar apa semua cerah sikit. Waktu tu kerjakan solat subuh. Sebab orang tu malam tu pendek, orang tu lena hari ni semua bagi tempoh masa untuk mereka ni dan bangun dan kita nak siap-siap dan sebagainya. Jadi Rasulullah kata wala siyanamu orang lena pada masa tu fa'amhilu, maka lewatkan sikit, ambil kejap sikit waktu mereka tu hatta yuliku sehingga mereka dapat apa yang mereka boleh jemaah. Jadi di sini yang ada dalam hadis ni, kalau kita perhati tengok Rasulullah terangkan tentang imam ahli-ahli jemaah masjid untuk menjaga kepentingan anak-anak jemaah yang lain. Perhati macam Rasulullah cerita ni, kalau musim sejuk, buatlah subuh di awal waktu yang gelap. Tapi kita perpanjangkan bacaan pada kadar yang bersambung manusia. Jangan sampai manusia rasa bosan, anak-anak jemaah rasa bosan, rasa tak larat dan sebagainya, menyusahkan. Tapi kalau waktu tu waktu musim panas, tunggu, jangan bersolat di awal-awal waktu sangat waktu yang gelap tu. Tapi biar terang sikit, biar cerah sikit. Pasal waktu musim panas tu malam itu pendek. Bila malam tu pendek, mana ada orang yang rasa tak cukup tidur, orang yang tak mampu nak bangun di awal-awal waktu. Jadi biar kejap sikit daripada tempoh waktu dia tu. Jadi di sini yang ada dalam hadis ini untuk kita tengok tentang bila solat berjemaah bukanlah mesti bersegera, tapi tengok sama pada keadaan-keadaan dalam jemaah. Ada keadaan yang memang kita kena bersegera. Macam waktu maghrib itu ada keadaan memang kita kena bersegera, jangan lewat sampai lewat sangat. Dan ada keadaan yang juga boleh kita nak kejap sikit, tangguhkan sikit, mundur lewatkan sikit daripada waktu dia. Jadi dalam kitab Al-Aqta disebutkan asfiru bil fajr. Solat subuh lah ketika telah terang. Makna apa solat subuh ketika telah terang ni? Menurut Imam Syafi'i, bila fajar itu benar-benar telah terbit, bila fajar itu benar-benar kita kata jelas cerah dia tu, waktu itulah kita solat subuh. Bukanlah makna matahari itu naik dah. Fajar tu dia terang yang kita kata nampak terang subuh.